Membawa saya kepada poin saya yang utama hari ini. Kenyataan Ustaz Azhar Idrus mengenai ucapan Datuk Seri Anwar Ibrahim tentang satu kisah Ashabul Kahfi. Okey, bagi orang Islam, siapa yang orang Islam, dia familiar dengan cerita Ashabul Kahfi. Kan? Cerita Ashabul Kahfi daripada surah Al-Kahfi, surah gua. Ashabul Kahfi ni adalah pemuda di dalam gua yang tidur di dalam gua. Nah, dalam tradisi Kristian dipanggil the seven sleepers. Atau 7 orang yang tertidur. Cuma dalam tradisi Islam tidak dinyatakan dalam Quran tu berapa orang. Berbeza pendapat ulama. Ada yang kata 3, ada yang kata 7, ada yang kata 5, ada yang kata 8. Tak apalah, itu perbincangan lain. Tetapi poinnya ada cerita. Now, kita dengar, hari ini saya ulas. Saya nak tuan-tuan dengar apa yang saya utarakan ini. Saya bukan kata saya orang paling berilmu. Itu yang pertama. Saya bukan kata saya orang paling berilmu. Tetapi saya juga tidak jahil dalam perkara ini. Saya bukan kata saya paling pandai, tetapi saya juga tidak jahil dalam isu ini. Saya juga tidak jahil dalam comparative religion, dalam usuluddin. Saya ada sedikit ilmu dalam perkara-perkara ini. Okey. Saya juga yang kedua, saya bukan merendahkan Ustaz Azhar Idrus. Saya masih panggil beliau sebagai ustaz. Cuma dalam isu ini, bagi saya, beliau sangat tersalah. Dan adab dia dalam ilmu sangat tersalah bagi saya. Ego dia sebagai seorang ahli politik telah melebihi dirinya sebagai seorang ilmuwan. Dia sepatutnya mendahulukan ilmu dia daripada sikap dia sebagai ahli politik. Kita akan tengok sebentar lagi. Now, dan saya akan buat pembetulan sedikit dengan apa yang disebut oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim tentang isu ini. Pendakwah jangan ulas ikut sentimen politik Anwar. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menggesa semua pendakwah supaya tidak terburu-buru dari mengikut sentimen politik dalam mengupas satu isu. Anwar berkata perkara itu sepatutnya tidak sepatutnya berlaku apabila kenyataan berkaitan surah Al-Kahfi dan 7 pemuda Ashabul Kahfi yang disentuh beliau semasa perhimpunan bulanan Jabatan Perdana Menteri minggu lepas telah disalaharti oleh seorang pendakwah. Bila ditanya kepada seorang ustaz di Terengganu, dia kupas tanpa mendengar konteks. Terus dia kata pemimpin besar ni jahil, keliru dan menyesatkan dan mengatakan orang ini sebagai Kristian. Baca dan dengar konteksnya. Dan kita sebagai seorang pendakwah jangan terburu-buru ikut sentimen politik. Ini masalahnya. Kalau ikut sentimen politik betul tidak mengapa. Tetapi dari segi semangat agama. Pertama, semak dulu kenyataan itu benar atau tidak. Kedua, kalau tidak benar boleh tegur saya. Saya boleh betulkan katanya. Baik. Saya akan tegur Datuk Seri Anwar Ibrahim. Tapi sebelum itu, apa kata kita dengar kenyataan beliau di dalam perkara ini? Allah menyebut dalam Quran, akan aku ceritakan kisah yang sebenar. Yang surah Kahfi ini menarik kerana dia ada banyak persamaan dengan Bible. The Cave. Nanti bila saya sebut macam ni, kita Anwar telah samakan Quran dengan Bible. Tu pula jawab. Ini sebab saya kata pemikiran yang terlampau, dia tak dengar konteks. Dia ambil itu. Tengok, Anwar samakan semua agama. Oleh demikian tidak boleh diterima sebagai pemimpin negara ini. Baik. Baik. Tetapi yang saya sebut dalam Cave, kemana sejarah? Kerana sebenarnya sejarah dalam cerita Cave, Kahfi itu zaman Kristian. Tetapi diberikan nilai yang baik bahawa ada pemuda-pemuda masa itu Kristian. Jangan lupa. Kadang-kadang, tapi kalau saya kupas begini, orang Kristian kan senang kan? Kita gunakan dalam Quran kisah sejarah di zaman Nasrani, di mana anak muda itu diselamatkan kerana prinsip mereka yang kental. Akan kuceritakan kisah sebenarnya. Apa cerita sebenarnya? Innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Anak muda dengan keyakinan mereka, dengan iman mereka, Allah tambah petunjuk kepada mereka. Mengapa? Kerana ini soal nilai, soal prinsip. Dia tidak terpukau dengan kuasa dan kezaliman dan penindasan dan penipuan porak-poranda di luar. Dia pilih untuk selamatkan diri mereka kerana terpahat dalam hati sanubari mereka. Apa dia terpahat? Warabatna ala qulubihim. Terpahat di hati sanubari mereka. Hanya keyakinan dan kekuatan Allah yang menjadikan langit dan bumi.
Saya dah tengok kalau jaki manggu, saya selamat. Baik. Jadi terpahat di hati sendiri mereka bahawa yang kuat, yang berkuasa itu sebenarnya Allah. Mana ini soal nilai, kita kan. Sebab tu bila saya sebut dalam Madani ini, ya pertumbuhan ekonomi, transformasi digital, energy transition, itu semua penting. Kerana kalau tidak kita bicara ini tentang nilai, kemudian tidak lakukan kerja, kita akan ketinggalan. Kita menang dari segi nilai, kalah dari segi teknologi dan transformasi digital. Jadi kita harus kembangkan keduanya. Tetapi mendasari itu semua adalah sistem nilai. Nilai ini dimulakan dari perpadi. Bukan nak mengutuk orang lain. Kamu harus baik. Kamu harus jangan rasuah. Ya. Tapi aku kumpul harta dah 100 juta. Kamu jangan rasuah. Kamu mesti hidup sederhana. Kurangkan makan gula. Itu saya sebut. Okay. Now, Dato' Sri Anwar ni yang menyebut tentang perkara ini. Tuan-tuan dah tengok, jadi kita akan tengok ulasan daripada Ustaz Azhar Idrus. Now, yang pertama komentar saya, dia kata dia menyebut bahawa ini berlaku pada zaman Kristian. Kisah Ashabul Kahfi ni. Jadi kita akan tengok perbahasan daripada ulama-ulama tafsir mengenai perkara ini dan juga ulasan daripada ustaz-ustaz. Ini bukan saya cakap. Saya cuma menukilkan pandangan-pandangan mereka. Baik. Tapi yang saya tegur sikit, mungkin bagi saya perkara ini adalah sabkul lisan Datuk Seri Anwar Ibrahim lah, mungkin. Bahawa dia kata perkara ini juga ada di dalam Bible. Okay, cerita Ashabul Kahfi ni ada di dalam Bible. Jawapannya sebenarnya Datuk Seri Anwar Ibrahim tak ada. Kisah The Seven Sleepers ataupun 7 orang yang tidur ini tidak ada di dalam Bible. Tetapi kisah-kisah ini ada di dalam banyak naratif atau banyak kisah di dalam di Rom, di Parsi, di banyak budaya. Tetapi dalam Bible itu sendiri tak ada. Termasuk pada waktu itu Kristian memang pergi sampai ke Rom. Dan dikatakan kisah Seven Sleepers itu berlaku pada zaman Roman, pada zaman Rom tersebut. 7 orang ini berlaku pada zaman Kristian sudah sampai ke Rom. Itu ada perbincangan dan perbahasan. Tetapi overall sebenarnya yang Datuk Seri Anwar Ibrahim, kalau kita tengok yang beliau ucapkan adalah tentang apa? Nilai. Datuk Seri Anwar Ibrahim membawa kisah itu untuk kita tengok pengajarannya. Tetapi bak kata pepatah Cina lah. A wise man points to the moon, but imbeciles examine the fingers. Orang bijak ni menunjuk ke arah bulan supaya kita menilai dan melihat bulan dan keindahan bulan. Tetapi orang bodoh, dia tengok jari kita. Dia bukan tengok bulan, tapi dia tengok jari kita. Itu pepatah Cina. A wise man points to the moon, but imbeciles examines the finger. Datuk Seri Anwar Ibrahim duk menilai, mengambil kisah Ashabul Kahfi ini untuk menyatakan akan nilai pemuda itu yang berani menentang korupsi, menentang penyesatan, lari daripada kesesatan untuk menyelamatkan akidah mereka. Itulah nilai pemuda. Kenapa disebut pemuda? Kerana pemuda ni biasanya ialah bersemangat nak ikut dan sebagainya. Tetapi ini pemuda yang benar-benar mementingkan iman daripada kebendaan, daripada kesesatan. Jadi itu nilainya. Sebab itu dia kat Datuk Seri Anwar yang kata ujung tadi, walaupun kita hebat daripada segi teknologi, kekayaan dan sebagainya, tetapi dasar kepada kekayaan kita itu mestilah nilai, keimanan. Nilai kalau orang Islam keimanannya, tapi kalau kita sebagai manusia nilai kita, virtues, values kita. Tetapi mereka bukan lihat yang itu. Dia tengok Datuk Seri Anwar Ibrahim ini telah melakukan kesesatan, jahil, bodoh, kerana sebut Ashabul Kahfi itu sebagai orang Kristian pada zaman Kristian. Dia kata. Kita dengar ulasan Ustaz Azhar Idrus. Ada seorang pemimpin negara kita mengatakan bahawasanya Ashabul Kahfi beragama Kristian. Betul atau tidak Ustaz? Mohon penjelasan. Mohon penjelasan pula dah. Seorang pemimpin dia kata sebut bahawasanya Ashabul Kahfi ni beragama Kristian. Inilah yang Nabi pesan ni. Yang Nabi nak suruh kita jaga sangat ni. Selama ada ulama, kita dekatlah dengan ulama.
kejar ulama, duduk sama dekat dia. Alaikum bi majalisil ulama, selalulah kamu duduk dalam majlis ulama. Apa? Nanti dah tak ada ulama, orang akan ikut orang jahil. Ini contoh ni. Ashabul Kahfi itu orang beriman, orang mukmin. Dia kata kafir, Kristian. Kristian tu agama baru, kafir laknatullah. Faham? Mengkafirkan pemuda Ashabul Kahfi. Sesat tak? Kalau orang percaya ke dia, sesat tak? Ini yang dikatakan pemimpin-pemimpin jahil yang nak menunjuk pandai. Kerana apa? Kerana kita sudah tidak herakan alim ulama. Nampak? Inna Allah yaqbidul ilma biqabdil ulama. Nabi kata jaga. Allah Ta'ala ambil ilmu kamu dengan matikan alim ulama. Akhir tinggal siapa? Bila tak ada ulama, tinggal orang jahil. Faham? Nabi kata ittaqadzan nasu ru'usan juhala. Bila dah tak ada ulama, orang tak peduli lagi ulama, orang ramai akan ambil pemimpin itu orang yang jahil, orang bodoh jadi pemimpin. Bila dah orang pemimpin ni orang bodoh, orang jahil jadi pemimpin, mereka bercakap tak? Bercakap dalam TV, bercakap dalam internet, bercakap dalam radio, bercakap luar negara, bercakap dalam negeri. Dah dia pemimpin. Faham? Pasu ilu, lalu orang tanya macam-macam, orang suruh dia bercakap. Fa'aftau bi ghairi ilmin. Nabi cerita ni, lalu dia bercakap tanpa ilmu. Macam ni, tak ada ilmu ni. Bila dah bercakap tak ada ilmu, rakyat semua dengar, fadallu wa adallu, maka pemimpin ini sudah sesat dan dia menyesatkan pula rakyat yang percaya kepada dia. Jelas lagi? Ini ayat Quran. Ashabul Kahfi ni siapa? Pemuda-pemuda yang beriman dengan Allah. Allah sebut dalam Quran, innahum fityatun amanu bi rabbih. Betul tak? Innahum fityatun amanu bi rabbihim. Sesungguhnya Ashabul Kahfi ini adalah orang-orang muda, pemuda yang beriman dengan Allah. Mereka tidak menyeru selain daripada Allah. Kristian lain, 3 Tuhan. Tuhan Musa, Tuhan Nabi Isa, Tuhan Ruhul Kudus. 3 dalam 1. Trinity. Kristian duk di cross. Kafir. Dah. Faqalu rabbuna rabbus samawati wal ard. Dalam surah Al-Kahfi, pemuda-pemuda dalam gua Ashabul Kahfi berkata lagu mana? Tuhan kami bukan berhala yang kamu sembah. Tuhan kami adalah Tuhan yang menjadikan 7 lapis langit dan bumi. Wala nada'u min dunihi ilahan. Kami tidak menyeru selain daripada Allah sebagai Tuhan. Ashabul Kahfi Kristian, kok mana mu sesat? Nampak? Hati-hatilah. Inilah ujian kita di akhir zaman. Naiknya pemimpin-pemimpin yang menyesatkan manusia daripada jalan Allah.